Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Faizal, perundi perurusan harta dan pengurusan pusaka. Masalah di Malaysia lah, masalah pusaka yang selalu terjadi antara kita ialah persepsi versus reality. Persepsi, penama adalah pemilik hak mutlak. Saya dah letak nama wal saya sebagai penama KIPF saya. Jika saya meninggal, isteri saya lah pemilik hak mutlak sepenuhnya. Realitinya tuan-tuan, penama hanyalah pemegang amanah dan dia bertanggungjawab untuk menguruskan pusaka tersebut mengikut pembahagian secara faraid. Persepsi kedua berkenaan dengan rumah yang dibeli secara nama bersama suami dan isteri. Persepsinya selalu mengatakan jika meninggal si suami tadi, rumah akan jadi hak milik isteri lah sepenuhnya. Tetapi realiti dia, ni contoh suami meninggal, jadi sebahagian daripada rumah tadi tetap akan jadi milik si isteri yang masih hidup. Tetapi bahagian setengah tadi yang meninggalnya suami itu, bahagian tersebut telah menjadi hak-hak waris faraid si suami. Okey, persepsi nombor 3, selalu kita dengar kan, saya dah buat wasiat dah. Contoh harta saya ni saya dah buat wasiat dan penamanya semua adalah isteri dan anak saya. Realitinya tuan-tuan, wasiat tidak ada untuk waris. Maksudnya tidak boleh kita buat wasiat pembahagian kepada waris. Kerana apa? Kerana wasiat tersebut setelah kematian, wasiat tersebut perlu mendapatkan persetujuan daripada semua waris-waris yang terlibat. Apa solusinya? Kalau kata wasiat tak boleh bagi kepada waris. Ada beberapa instrumen yang kita boleh guna pakai. Di antaranya wasiat 1/3 untuk amal jariah. Yang kedua adalah wasiat pentadbiran. Maknanya kita melantik wasi dan seterusnya kita boleh guna pakai juga instrumen hibah, dan instrumen ini yang boleh diguna pakai untuk pembahagian kepada waris-waris faraid. Persepsi yang keempat, faraid kan ada. Betul, faraid ada. Itu telah termaktub untuk kita sebagai orang Islam. Tapi kita kena tahulah, maknanya dekat Malaysia ni, setiap pada kita tertakluk pada dua perundangan, iaitu perundangan sivil dan perundangan syariah. Jadi faraid ini perlu digerakkan. Ada proses yang perlu kita jalankan. Kita kena buat, first kali, kunci dia pertama adalah kunci kuasa. Yang kedua adalah kunci pentadbiran. Yang ketiga barulah kepada pembahagian harta tadi. Faraid, wasiat atau hibah. Walaupun kata faraid tu ada, ia perlu dijalankan. Okey, yang kelima, yang terakhir, ramai kata, bukan percuma urus pusaka. Okey tuan-tuan, urusan pusaka dekat Malaysia tertakluk kepada beberapa akta. Contoh di Mahkamah Tinggi, kita ada akta probate. Kalau kes dibawa ke pejabat pusaka kecil, kita ikut table pengurusan di pejabat pusaka kecil, dan juga begitu di ARB lah. Semua ada kos. Dan satu lagi, bukan setakat kos, ia juga memerlukan peruntukan masa. Wasi tadi, maknanya pentadbir harta, memerlukan komitmen dalam menguruskan urusan tuntutan ini. Perlulah pergi ke pejabat tanah, perlu berurusan di pejabat pusaka kecil, perlu berurusan dengan waris-waris yang lain. Jadi, kos dan masa itu adalah komitmen. Okey, baik. Tadi saya dah share kan 5 persepsi versus reality. So sekarang saya nak share apa yang kita perlu buat. Okay? First kali kita kena tahu kenapa kita perlu merancang pewarisan harta kita sekarang. Yang kedua, kena fahami dulu beberapa instrumen yang kita boleh guna pakai dalam membuat perancangan dan pewarisan harta. Ketiga, kita kena pilih syarikat yang berstatus syarikat amanah untuk menjaga kepentingan dan juga keharmonian dalam perancangan yang kita buat demi untuk waris kita yang akan datang. Terima kasih.